Assalamualaikum dan apa khabar? Jadi aku ni musim ketiga, episod pertama. Host korang Pak Ijinin. Jadi actually sebenarnya yang ni recording yang kedua. Recording pertama aku jujur audio dia bagai, jadi ni kali kedua record. Jadi kalau hampa nak dengar the first recording tu, boleh beli saja dekat www.jeninbercerita.onpay.com.my. Jadi kat situ korang boleh dengar lah the first version of the episode. Nak gosip Banyak gosip. so kena dengar. Dan juga kalau hampa tak tahu apa akan jadi kat episod ni, sebab ni 100% spontan. Jadi kalau hampa nak the full version tanpa uncensored, boleh beli juga kat situ. Jadi ya, sebelum tu kita ke sponsor dulu, jadi transition. Sponsor kita pada musim ini ialah Cereka. Cereka merupakan koleksi novel dalam aplikasi. Cereka menghimpunkan pelbagai novel di bawah genre fiction, sains dan seram di bawah satu aplikasi. Anda boleh membaca secara percuma dan turut melanggan pada harga langganan bulanan RM4.90 untuk menikmati akses premium dan akses kepada sejumlah novel dan penerbitan lebih awal berbanding pengguna lain. Sekali lagi, terima kasih Cereka kerana sponsor musim ini. Jadi, kembali kepada podcast. Okey dah. Jadi untuk episod pertama ni, co-host aku ialah Kota Ain. Dan tetamu pertama ialah Azril. Jadi untuk episod pertama ni kita sembang pasal review dan kritik. Jadi ya, untuk permulaan lah, since Azrin dah cerita dah apa dia punya background, jadi benda pertama yang aku nak tanya lah, macam mana hang dulu boleh, macam mana penulisan hang boleh membuatkan orang lain yakin nak tulis hang punya kritik? Sebab aku rasa hang pernah juga kan tulis pasal ni, pasal kritikan sastra lah apa semua tu kan. Apa yang membuatkan, sebab hang tak belajar benda tu. Ya. Jadi apa punca yang rasa macam orang ni ada confident nak tulis hang punya point sampai nak dijadikan buku, tulis kat dalam majalah-majalah macam tu? Maksudnya kenapa aku nak tulis kritikan macam tu? Kenapa nak tulis kritikan dan apa yang hang rasa membuatkan orang yakin yang hang punya point kuat, walaupun hang tak belajar benda tu. Okey. Oh, kenalkan dulu. Jadi sebab cameraman suruh kenalkan juga. Jadi ni Azrin, dia penulis buku, kumpulan cerpen Amuk Imago, dan juga part time writer, dan day job dia arkitek. background architecture tapi day job lebih kepada interior design dengan project management lah sekarang. Rekaan dalaman dengan pengurusan projek. Itulah sebab sedikit. Ni pun bukan buku pertama hang kan? Ya, ni kumpulan cerpen ketiga. So, aku memang bermula dulu pun rasanya dah 10 tahun macam tu. Sekitar 2012, 2013 macam tu. Dan memang dari mula dulu pun aku bermula dengan menulis cerpen. Jadi sebab waktu tu macam penerbitan alternatif macam agak agresif juga waktu tu, nak terbitkan antologi cerpen apa semua. So memang aku pun, sebab daripada sekolah dulu kita terdedah dengan bacaan-bacaan yang sastra arus perdana ni lah kan, yang kita gelarkan arus perdana lah, yang maksudnya daripada line yang bersusul galur daripada memang kita daripada sekolah dulu Komsas kita belajar benda tu. Hang dulu apa, sonata tu lah? Sebab sekolah di Pulau Pinang, so zon utara punya. Bukan sama batch dengan aku kat Aku Anak Timur apa semua tu. Aku Anak Timur. Oh, sama juga. Tingkatan satu Aku Anak Timur lah sampai okay. apa Julia lah apa. Okey. Jadi waktu 2012, 2013 tu penerbitan alternatif di negara kita macam agresif juga waktu tu nak terbitkan antologi cerpen, dan waktu tu aku kira macam jumpa lah penulis bentuk-bentuk penulisan yang lain daripada arus perdana tu. Maksudnya yang di luar daripada sastra. Dan aku tertarik dengan benda tu, cuba menulis, dan waktu tu memang aktif lah hantar kepada rumah-rumah penerbitan ni, and then hantar kepada majalah, surat khabar juga waktu tu. So 2012, 2013 macam tu. 2015 Amir Muhammad daripada Buku Fiksi tawarkan untuk terbitkan kumpulan cerpen pertama aku, Urban, dengan buku fiksi. Kemudian dengan Sufian Abbas, waktu tu dia ada roman buku. Kumpulan cerpen kedua, Meta Scandal, tahun 2018. Dan yang paling terbaru
dengan Nusa Center lah, kumpulan cerpen ketiga MUM Agung. Oh, jadi awal permulaan hang bukanlah starting dengan penulisan online, hang memang hantar Bukan dulu. online. Oh. Waktu tu macam kita kat blog pun bukan kita tulis benda yang kreatif ni. Blog lebih kepada macam perkongsian pendapat lah, macam tu lah kan. So tapi kalau yang cerpen waktu tu memang bermula dengan aktif lah, hantar kepada rumah-rumah penerbitan ni dengan medium-medium lain lah. So berbalik pada soalan kau tadi tu, sebab aku daripada background architecture, and then macam mana nak tulis kritikan, sebab sebenarnya dalam architecture pun kelas design, kelas rekaan, sesi kritikan tu benda biasa. Setiap kali kelas design memang kita orang akan melakukan kritikan sesama kawan-kawan dan pensyarah akan hentam design kita balik, kita kena balas balik hujah-hujah macam-macam lah. Kena banding design. Ada yang like model kena campak pun ada macam tu. Jadi kritikan ni aku rasa macam aku dah biasa daripada zaman study architecture dulu. Dan benda tu bila aku masuk ke dunia penulisan 2012 2013 macam tu, dan sampai sekarang dah jadi macam biasalah untuk kita berkongsikan pendapat kita. Sebenarnya kritikan ni kita berkongsi pendapat je. Dalam bentuk yang articulate, benda teratur dalam poin-poin yang teratur sebenarnya. Yang tu yang membezakan kritikan dengan review lah kot. Macam review kita bagi like pandangan macam sekali imbas macam tu. Dia tak ada poin-poin hujah ataupun justifikasi. So yang soalan kau tadi macam ni, kenapa aku nak menulis kritikan dan aku rasa orang tapi membuatkan kau confident kau punya point tu kuat. Tapi waktu menulis tu kita tak fikir pun orang kita betul. Macam berbalik pada apa yang aku cakap tadi, kita nak berkongsi pandangan kita terhadap sesuatu work tu, satu karya yang tu je. Tiba-tiba aku tak fikir pun orang akan terima. Boleh jadi point aku salah, sebab kritikan sebenarnya memang dia kena dynamic macam tu, dia kena fluid. Maksudnya dia terbuka juga untuk kritikan daripada orang lain. Dia tak boleh, dia bukannya satu benda yang rigid ataupun objektif. Kritikan dia subjektif sebenarnya. Memang dia guna poin-poin objektif, tapi kritikan tu sendiri subjektif. Memang terbuka untuk kritikan daripada orang lain juga. Jadi bila fikir balik, aku rasa yang tu yang selalunya point yang orang lupa lah pasal kritik dan review ni. Dia ingat point dia paling betul. Yang tu sebenarnya salah tu rasanya. Nak kata salah pun tak betul juga, sebab benda ni subjektif, fluid kan, dynamic. Tapi yang penting pengkritik tu kena confident dengan point dia dulu lah. Maksudnya dia tak perlu fikir orang lain, tapi dia kena confident dengan point yang dia nak ujarkan tu. Maksudnya, dan yang paling penting sekali macam mana dia articulate point dia lah kan. Dia boleh ada 5 point, dia boleh ada banyak point, tapi macam mana dalam tulisan tu dia articulate ataupun dia susun, atur dia punya point tu daripada mula tulisan sampai habis tulisan lah. Menarik juga sebab selalunya kalau buat review atau kritik ni kan, orang kalau based on yang aku baca online lah, orang selalu fikir pengkritik ni selamat daripada dikritik. Maksudnya dia punya kritik tak boleh dikritik. Dia punya review tak boleh di-review juga. Selalu ada point macam tu. Yang tu aku rasa dia sebenarnya dia berbalik kepada ekosistem kita kot. Sebab kita tak ada ekosistem kritikan yang meriah tu. Sebab kalau ekosistem kita ada kritikan yang meriah tu, dia sebenarnya boleh berbalas-balas je. Tak silap macam 90-an ke 80-an dulu. Dalam Shannon Ahmad dengan tentang sastra Islam. Dulu ada satu kritikan lah, saling polemik kritik lah waktu tu. Polemik. Saling kritik. Shannon tak ingat siapa Shannon Ahmad dengan Kasim Ahmad. Dia orang berbalas kritikan. Soal jawab. Satu buku, rasa dah jadi ke satu buku sih. Tapi dia orang punya kritikan demi kritikan yang berbalas tu jadi satu buku kan. Satu buku. Dia membicarakan tentang, dia menghujahkan tentang apa yang dikatakan sastra Islam ni. Sebab dulu tu memang lain pendapat mereka. Pendapat lain lah. Memang pendapat lain. Shannon Ahmad tak silap dia lebih percaya yang sastra Islam ni kena orang Islam yang tulis. Kasim Ahmad tak percaya macam tu. Dia kata orang yang non-Muslim pun boleh tulis pasal karya Islam. Jadi di situ dah ada polemik ke. Tapi kalau kita baca, hujah dia teratur lah. Hujah teratur. Maksudnya bila kau habiskan satu buku tu, yang ni yang dia dah compile lah. Maksudnya hujah daripada Shannon Ahmad dan Kasim Ahmad tu. Bila kau baca tu pun kau rasa dua-dua betul. Dua-dua betul. Dia buat kau rasa macam betul, tapi dia make sense lah. Dua-dua boleh pakai. Maksudnya dua-dua point tu kuat. Betul. Jadi mungkinlah macam Azim cakap, kita tak ada ekosistem tu lemah.
kritikan tu tak Kritikan tu meriah. lah, tak meriah. Kritikan tu tak meriah. Sepatutnya macam Tak dibalas pun ada kan. Kalau orang tu mengkritik, tiba-tiba dari pihak sana tak. habis kuat kena berani lah. Kena Sebenarnya untuk menulis pun kena berani. berani. Tindakan menulis tu sendiri kena berani. So untuk jadi pengkritik ni kena jadi lebih berani lah. Maksudnya Lebih berani. kita tak ramai orang yang So aku nak kata tak ramai yang sanggup. Lambat aje sekarang ni online. boleh macam-macam kan. Boleh macam-macam. Facebook tak payah cakap. Kat Facebook pun kita boleh berhujah. Berhujah. Lebih banyak lagi. Tapi ni pendapat akulah. Aku rasa kenapa ramai tak berani berkritik sebab pengkritik ni dia kena silang bidang ataupun multidisciplinary Ya betul. sikit. Yang tu setuju. Kan? Yang tu Betul. setuju sebab kalau pengkritik, yang ni aku ambil dalam konteks sastra. Pengkritik yang nak berdiri dalam lapangan sastra tu maksudnya dia kena berdiri, dia kena melangkah lebih jauh daripada pengarang. Melangkah lebih jauh, betul. Maksudnya dia kena beberapa langkah lebih jauh ke depan daripada pengarang. Ke depan lagi. Supaya dia boleh nampak the whole context of the work. Tentang apa yang dia nak bercakap tu. Jadi Yang tu aku setuju lah. sebab kena mati disiplin. Maksudnya bila kita nak, contoh kalau seorang pengkritik tu nak kaji satu karya, dia tak boleh atas dasar sastra saja. Dia kena tengok juga bidang lain. Kadang-kadang dalam sastra tu ada nilai sosiologi ke, antropologi ke, ataupun bidang lain. Even macam tulisan Nazrin pun ada pengaruh seni bina misalnya lah kan. Jadi lintas benda-benda lapangan tu lah. lintas lapangan lah. Apa? Mati disciplinary tu. Mungkin sebab tu ramai tak berani nak langkau satu bidang lain pun. Dan satu lagi, juga. yang tu nak melangkau ke bidang lain. Kalau dia dalam bidang yang sama pun dia kena betul-betul, yang tu lah dia kena melangkah lebih jauh daripada pengarang. dalam bidang Maksudnya kalau pengkritik ni dia into gila dengan teori feminism lah contohnya. Dia memang dia seorang je lah yang boleh pergi jauh dengan teori tu, and then dia boleh petik, dia boleh kupas suatu karya tu dengan suatu teori tu sehabis baik lah macam tu lah. Mungkin Nazrin nak masukkan dia kena kuasai betul-betul lah teori tu. Betul. Bukan sekadar tahu serapis je. Dia kena betul-betul tahu. Jangan superficial lah. Jangan superficial lah. Yang tu tapi kita boleh sedar benda tu. Kita boleh nampak benda tu. Kita boleh nampak benda tu. Itu yang aku pelik. Bila korang cakap, sebab last session pun korang cakap korang boleh nampak. Macam mana korang nampak benda tu? Itu aku pelik. Apa yang kalau zaman sekarang lah, apa red flag dalam satu review tu? Red flag. Red flag Red flag kan? Kalau aku baca suatu kritikan tu, aku nak tengok bahasa dulu. Sebelum dia sampai kepada point dia akan bermula dengan bahasa. Kalau bahasa dia tak settle lagi, dia mungkin dia ada point yang kuat, tapi dia akan buat kita sebagai pembaca tersangkut-sangkut sikit lah. Macam tu. Bahasa kena settle dulu. Lepas tu macam mana dia articulate hujah poin-poin dia tu lah. Dua benda ni paling penting lah. Maksudnya selain daripada benda tu, red flag lah. Tak, setuju lah. Setuju bahasa tu. Sebab bahasa yang kita nampak dulu. Betul. Kalau kita tak boleh nak lintas bahasa tu, bahasa tu pengkritik memang dia bermain dengan bahasa. Pengkritik dia kena bertengkar dengan bahasa kan. Kena bertengkar dengan bahasa. Tapi kadang-kadang kita boleh nampak kalau orang tu tak cukup lagi kuasai apa yang dia nak hujahkan. Itu dari segi point dia lah. Dari segi point lah. Itu dari segi point lah. Tak, sebab tadi Faiz tanya kan, macam mana kita boleh nampak benda tu? Sebab kita boleh nampak, sebenarnya kita boleh sedar benda tu. Benda ni saya sedar macam dalam kritikan filem lah. Tapi tak nak petik lah siapa-siapa kan. Boleh nampak. Petik nanti aku sensor tak apa. Tak boleh nampak. Dia macam betul ke dia ni kan macam. Meragui. Dia ada satu keraguan tau. Tapi kritikan sebenarnya memang dia kena mencipta keraguan dia kena buat kita rasa macam sebab dia bukan nak menjawab kritikan. Dia tak menjawab. Dia nak timbulkan satu persoalan pada pembaca. Tapi aku suka dengan kritikan yang membuat kita rasa curiga, ragu. Curiga first, kita nak into dia punya tulisan. Lepas tu towards the ending of the writing tu, dia buat keraguan kita ni berkocak ke apa benda. Dia kena bagi kita macam tu. Yang tu secara peribadi aku suka kritikan macam tu lah. So bagi aku pula macam red flag yang dalam kritikan atau review ni kadang-kadang sangat bermain dengan idea saja, faham tak? Idea saja. Jadi terapung lah dia punya. Kita tak tahu apa hujah dia akhirnya. Itulah. Yang ni boleh kaitkan kalau macam dalam kritikan dalam sinema, dalam filem. Macam Ain cakap tadi tu, memang selalu secara peribadi saya nampak lah. Maksudnya pengkritik filem ni yang shallow lah kot. Dia lebih banyak dia sembang benda-benda idea, tapi dia tak berbalik kepada karya tu. Dia tak berbalik kepada filem. Sebab yang sedang kita membicarakan ni filem, contohnya lah dalam kritikan filem. Tapi dia banyak sembang benda-benda yang di luar filem ni. Filem tu dia tentu sikit je.
Mungkin filem tu disentuh waktu Sikit perenggan je. je, perenggan awal je kot. Aku tak suka. Bagi aku yang tu red flag lah untuk kritikan lah. Aku tak suka baca kritikan, kalau filem aku tak suka baca kritikan filem macam tu. Sebab akhirnya kena berbalik pada karya tu. Memang karya tu menjadi titik mula untuk kau pergi ke mana-mana. Tapi sepanjang perjalanan nak ke titik akhir tu, kau kena sentiasa sentuh karya. Aku nak kembali balik yang tu. Sebab macam apa cerita tadi tu, Syahno Ahmad tu, yang tu dengan kasih Ahmad, yang tu bagi aku dia kritik based on ideologi kan. Ideologi dan pemikiran lah pasal ni. In a way, ideologi lah. Ah, Itu yang dikatakan misalnya. sastra Islam ni, Okay. dan masing-masing pun ada pandangan masing-masing. Lepas tu tadi pun Han cakap pasal back to karya. Jadi yang tu pula kena fokus on karya lah. Maksudnya Betul. dari aku dengar ni, maksudnya ada dua side, bukan dua side, ada Sebab dua yang- aspek yang hang Sebab boleh. yang sastra Islam dan Syahnon Ahmad dan Kasih Ahmad pun dia sentuh karya apa yang dia orang Oh, dia kritik pun tapi dia sentuh, Dia sentuh juga karya-karya yang karya-karya dia sastra Islam baca tu. dah. Dan dengan idea-idea masing-masing lah. Sebab aku kata penting untuk sentiasa berbalik kepada karya tu sebab kritikan kita nak halayak atau audiens atau pembaca atau penonton ni faham karya tu. Yes. Dan tu bagi aku kritikan yang tu. Dia kena bagi satu kanta baru kepada audiens. Macam mana nak melihat karya ni? Kadang-kadang orang tak faham. Karya eksperimental ke terlalu kompleks ke ataupun idea-idea yang queer teori ke apa benda yang benda-benda yang dalam konteks budaya kita macam jauh lah nak nampak benda tu kan. Tapi bila kita bagi satu kanta baru untuk audiens nampak tu, itu kritikan lah. Tapi Dia bagi salah satu cara untuk melihat suatu karya tu. cara yang baru lah. Tapi macam mana? Tapi sekarang ni pun review dan kritikan pun diguna pakai untuk naikkan karya tu sekarang ni. Maksudnya macam majority member aku kan. Dia macam dari segi bisnes lah. Sebab aku faham bahagian tu sebab aku pun jenis macam tu. Aku jenis baca dulu baru tengok review. Baru tengok ni. Tapi ada setengah yang memang bukan setengah lah. Yang tu bagi aku Sebelum nak beli buku ni betul aku pun kadang-kadang macam tu. Kalau untuk penulis yang aku tak pernah baca, contohnya lah, aku akan baca review dulu, kritikan siapa-siapa ke. Aku ingat aku baca sebelum aku bertemu dengan karya ada penulis Hungary ni, Laszlo Krasnahorkai. Aku baca James Wood punya kritikan dulu, dekat tahu. New Yorker tak silap. Dan dia kupas 3 novel Krasnahorkai waktu tu. Buat aku rasa, aku kena baca novel penulis ni. Itu salah satu cara juga. Betul juga. Itulah salah satu pentingnya kritikan ni. Itu macam mana kita nak melihat suatu karya tu. Dan membuka pintu jugalah, macam konteks marketing tadi tu, membuka pintu untuk audiens masuk kepada karya tu lah, macam tu lah. okay juga. Tapi macam mana dulu zaman dulu? Yang tu aku zaman 80-an. Oh 80-an. 80-an yang kau cerita pasal Syahno Ahmad dulu kan. Bagi aku benda tu boleh kalau dia berbalas macam tu dan boleh dibukukan. Tapi zaman sekarang ni semua orang kau boleh ni tibai. Kau orang kau tibai lah. Dia point utama dia bukan untuk dibukukan ke apa. Point utama dia itulah dia meriah kritikan tu. kritikan tu. Ada berbalas-balas kritikan tu kan, yang kritikan ni berbalik kepada yang point kau tadi tu lah. Dia bukannya orang lain tak boleh sentuh ke apa. Dia terbuka kepada kritikan juga. Kritikan pun terbuka kepada kritikan. Itu bila terbuka ramai akan jadi terlalu emosi. Tergantung kot pada pengkritik. Penulis dan pengkritik tu jugalah rasanya. Bergantung kepada kematangan penulis tu lah. Betul lah, kematangan penulis. Sebab dalam apa-apa bidang pun macam mana dia kawal emosi dia untuk bukan nak kata untuk menafikan emosi, sebab emosi penting dalam karya. Macam mana dia kontrol benda tu lah. Jadi setakat ni pun siapa yang local pengkritik review yang korang minat, yang korang rasa macam point dia valid lah? Kalau setakat sejujurnya aku kalau local bahagian filem dulu aku minat tapi sekarang ni tak minat langsung. Lepas tu bahagian sekarang ni pun payahlah kalau local. Kebanyakannya aku tengok video essay kat YouTube je. Local memang susah. Susah Video betul. essay kalau yang di luar sinema Malaysia memang meriah gila. Memang kupasan pun kritikal gila. Maksudnya dari segi video yang diorang tawarkan tu sangat presentable lah. Maksudnya jelas lah apa benda yang kita dapat lah pasal filem tu kan. Tapi kalau dari segi tulisan dalam sinema, contohnya saya suka baca Fadi Al-Kiti. Dia ada blog dia, tonton filem. Dengan kalau filem scholar dari akademik punya lapangan, Dr. Norman Yusof lah.
Dr. Norman Yusof saya rasa antara filem scholar yang kritikan dia memang sangat tajam dan bahasa dia sangat sedap. Maksudnya bahasa dah settle dah. Maksudnya bahasa dengan point dalam kritikan tu dua-dua dah memang Dr. Norman Yusof. Bila Azrin masukkan bahasa tu maksudnya gaya kepengarangan tu lah. Ya, dia dah ada style dia, dan bahasa dia sedap, subjektif lah sedap ni. Tapi kita tahu sebab kita bila kita dah baca banyak kita akan boleh tapis benda tu, boleh filter benda tu. Sebab terlalu banyak tulisan memang kena ada self curation lah kot, macam tu lah. Tapi itu untuk sinema. Itu untuk sinema. Kalau untuk sastra susah ni. Sebab awal 2010 dulu waktu saya baru nak masuk dalam lapangan sastra apa semua ni, saya banyak baca tulisan Wan Azri waktu tu di blog dia, Kritikus Sastra. Memang saya follow blog Kritikus Sastra. Wan Azri, Fadil Akiti pun ada juga tulis sikit-sikit dekat blog dia. Tapi dia lebih filem kan? Dia lebih pada filem. Tapi Wan Azri lah saya rasa yang bahasa dia sedap dan poin dia sangat kritikal lah kalau dia sentuh satu karya tu. Sebab dia pun bacaan dia pun pelbagai. Bacaan dia pun dah memang dah melangkah lebih jauh daripada kita lah. Tapi untuk sekarang kita tak ada figura ataupun sosok pengkritik tu. Pengkritik tu kita masih mencari. Sebab penulis sendiri pun tak berani kan untuk kritik. Kalau macam Ain macam mana kalau dalam sastra, tapi kalau dalam puisi macam ada. Puisi sebab tukang puisi macam kalau Zin dia ada juga kritikan sastra kan. Tapi banyak kritikal kan, banyak dia lebih kepada mungkin sebab sekarang ramai orang nak tulis puisi. Sekarang ramai orang nak jadi penyair. So mungkin ramai suka ke orang kata apa tu? Simplicity of poetry tu, maksudnya simple kan. Dia kan rangkap-rangkap saja. Itu pandangan orang ramai lah. Sesajak boleh jadi satu macam prosa juga. Faham. Jadi mungkin sebab tu kot mudah ramai orang nak tulis. Untuk jawab soalan Azrin, sebab ramai yang tulis puisi kan. Tapi untuk mengkritik tu sastra, untuk macam ada satu sosok seorang saja yang kritik puisi tu tak ada. Tapi mungkin kalau yang kerap, kalau setakat ni saya baca di Dewan Sastra ke, mungkin macam Zain Kasturi mungkin lah paling dekat pun lah. Dia okey, dia boleh ni. Tapi dia nak kata sebagai sosok pengkritik yang, tapi Zain Kasturi yang bahagian yang dia punya kolom tu saja. Tapi bila dia bercakap tentang puisi pun ada nilai kritis lah. Ya, betul, dia kritikal. Tapi untuk mengkritik setiap kali ada karya tu, maksudnya sosok yang sosok sahaja. Contoh kalau kita sebut pasal sinema, ada seorang pengkritik sosok lah. Sosok saya tak ada. Tak nampak sekarang maksudnya. Tak nampak. Betul. Kes ni pun aku teringat masa sembang dengan Bang Faizal Siddiq lah. Sebab dia curator, dia juga artis dan dia juga pengkritik. Dan dia punya point ialah, dia kata sepatutnya kritik kerjaya dia sendiri. Artis-artis yang sepatutnya macam tu. Jadi bila digabungkan semua tu, dia macam tak, dia bagi dia macam tak kena lah. Sepatutnya dia asingkan. Tapi dia mengaku jugalah sebab scene kita kecil. Sebab satu lagi cuma nak bagi tahu lah, Faizal Siddiq pun antara tulisan-tulisan tentang seni rupa yang aku follow daripada, sebab dia start lama lah. Tulisan dia memang kritikal dan sedap lah. Dia tulis kat blog dia kan. Itu memang aku follow lama dah, Faizal Siddiq. Tapi dia bukan dari side akademik kan, dia kurator apa semua. Kalau dari side akademik adalah beberapa, Dr. Simon Soon, Dr. Sarina Abdullah kat USM. Tu yang kritikal dan tulisan ada style lah orang kata. Tapi dari segi bahasa, apa bezanya bahasa seorang pengkritik dengan bahasa seorang pekarya? Bahasa pengkritik ni kadang-kadang okey, kalau bahasa pengkarya ni dia memang ada dia punya satu, sebab kita kenal kalau penulis ni dia ada satu style dia apa semua. Tapi kalau pengkritik ni sebab dia kena berhadapan dengan banyak style pengarang. Tapi nak membezakan tulisan dia tu dengan tulisan pengarang lain ni, sebab dia sebenarnya kerja pengkritik ni senang je. Macam mana dia nak in the way nak cairkan idea sesuatu karya tu, and then nak share kepada audience je sebenarnya dengan bahasa yang audience boleh faham lah. Itu yang berbalik kepada bahasa tadi tu. Tapi zaman sekarang ni pun ada, bagi aku lah, tengok juga ada beberapa kenalan yang review buku. Tapi macam kau kata, review dia sangatlah kau sendiri cakap tu review. Bagi aku kalau review dia semudah-mudah best, menarik, itu je lah. Kau sendiri cakap dia review, aku boleh faham lah. Tapi kalau kau cakap kritikan, dia jadi masalah. Sebab kritikan memang dia kena ada permainan dengan bahasa. Dia kena kuasai bahasa, dan dia kena ada poin-poin yang kritikal. Dua ni sangat penting lah. Kalau review, tulislah apa saja kot. Maksudnya review lebih bebas. Tapi review dengan kritikan ni berbalik kepada apresiasi terhadap karya lah. Kalau review, cakaplah apa saja pun. Pasal karya, apresiasi juga.
Still aku personally meraihkan juga sebab dia apresiasi terhadap karya tu. Sebab tak semua orang ada pemikiran kritikal, sampai level pengkritik ke apa benda ke kan. So kalau mass audience dia mampu tulis sampai review je pun, itu salah satu betul. apresiasi yang bagus. Tak perlulah sampai kritikal sangat. Yang tu bagi tugas dekat yang figure pengkritik tadi tu lah. Betul. Sebab yang tu kerja dia. Sebab kadang-kadang karya yang kompleks mass audience tak dapat. Betul. Macam apa yang kau pernah, karya-karya kompleks yang kau pernah tengok filem ke apa, teater ke apa, ada? Kompleks. Kadang-kadang bila Kalau kita tengok kita tak faham tau, ataupun pemahaman kita lain. Tapi bila kita baca kritikan, kita dapat benda yang lain pula. Maksudnya dia bagi satu perspektif yang memudahkan lagi untuk kita faham work tu. Kalau macam tu memang filem pertama yang membuatkan aku suka seni lah, Parasite lah. Parasite. Sebab awal-awalnya masa aku tengok, sorry guna filem sebab sastra buku aku masih lagi tak jumpa lagi. Faham. Jadi kalau dalam filem masa Parasite tu awal-awal tu, cerita dia memang bagi aku lah confusing. Okay. Walaupun dia bagi aku sekarang ni bagi aku tengah-tengah lah. Dulu memang apa benda ni. Tapi bila tengok video, baca background pengarah tu baru macam bila mendalam baru macam video essay yang pengkritik ni kupas lah, dissect setiap shot lah apa benda tu. Setiap apa visual storytelling yang dia tunjukkan. Macam tu lah baru okay, there is something. Tapi kalau buku pun, kalau aku baca sastra Jepun, sastra Jepun memang salah satu sastra yang aku tak faham tapi aku tak boleh berhenti baca. Aku tak tahu kenapa. Salah satu Murakami macam tu. Kalau korang ada satu buku ke satu macam tu? Kalau buku yang adalah beberapa yang eksperimental ke avant-garde ke apa. Tapi bila kita baca kritikan tu lebih faham lah. Aku ingat aku baca salah satu novel, The House of Leaf, oleh Mark Z. Danielewski, penulis mereka. Kompleks lah memang, novel tu novel yang kompleks, metafiction juga, dan dia avant-garde lah memang. Novel tu dalam 600 ke 700 halaman begitu. Bila aku baca Wano Azriq punya kupasan pasal novel tu, tak silap Azriq post sampai 3 banyak kan 3 post kot untuk novel tu. Tiga post untuk novel tu, and then baru aku dapat lah novel ni pasal apa sebenarnya. Maksudnya dia bukan metafiction semata-mata, dia ada horror story dia ada love story dia, ada romance dia, dapat benda-benda lain ni. Itu salah satu je lah. Kalau saya macam karya yang berat sebab tak baca puisi, sangat. Kalau novel. puisi Kalau novel tak baca sangat lah. Puisi banyak rasanya. Puisi tu banyak. Misalnya kalau nak banding dengan novel, puisi dia lagi, sebab dia pelbagai lagi bentuk dia. Jadi kritikan pun pelbagai juga. Sebab saya baca juga dalam dan luar negara kan. Tapi the thing is, kalau kita dah baca, macam mana, sebab kita belajar sastra kan, kita baca semua. Maksudnya bukan puisi saja. Kau background sastra. Lupa. Jadi dia background sastra. Macam mana kita tak fokus puisi sajalah, baca juga benda lain, fiction pun. Tapi mungkin lah macam first kali saya baca adalah Dublin Azriq. Ni first kali awal-awal ni tahun 2012 something. 2013, 2014 macam tu. Masa tu first time lah baca satu novel yang agak pelik bentuknya. Dublin antara satu karya yang antara turning point dalam novel Malaysia lah, aku boleh kata. So, bentuk dia. Dan lepas tu kemudiannya baca, sebab dia fiction kan. Azriq ni memang menguasai lah fiction. Lepas tu baca tak tahu Azriq baca James Wood, How Fiction Works lah. Ya. James Wood. Itu bagus. Itu koleksi essay dia pasal sastra lah. How Fiction Works. Dari situ bila baca baru kita faham, bila kita baca balik fiction baru kita faham. Dia kena ada seseorang yang menjelaskan dengan cara dia tak ada, bukanlah James tu menjelaskan buku tu, tapi seorang kita dia bagi salah satu cara untuk cara kita faham, bagi kita satu approach baru untuk faham fiction. Sebab fiction ni sebenarnya dunia yang agak kompleks juga sebenarnya, sebab dia dipengaruhi, satu lagi dipengaruhi oleh hidup pengarang tu sendiri kan, konteks tu. Maksudnya apabila kita
ada pengkritik yang dia bukan saja macam tadi aku cakap harus berbalik kepada karya. Tapi dalam masa yang sama di belakang karya tu, di keliling karya tu ada benda lain. Betul. Ada pengarang dia. Ada sejarah, dia bawa keluar. sejarah yang berbentuk sesuatu karya tu. Ada ideologi negara tu ke macam mana kan. Kalau di Indonesia ada ideologi dia dalam filem ke apa semua kan. Maksudnya di keliling karya tu pun ada pengkritik yang akan sentuh juga untuk memahamkan lagi kita terhadap suatu karya tu. Jadi benda ni kompleks juga sebenarnya kan. Bila teringat tu macam dia ikut kepada pengkritik dan pengreview tu kan, sama ada nak kenal berkarya aku tak. Dia bergantung pada kemahiran pengkritik. Betul, kadang-kadang pun yang tu mungkin salah satu perbezaan pemikiran seorang pengkritik atau review. Seorang pengkritik dengan seorang review. Sebab bagi aku kalau review kau ada option, bukan ada option, eloknya memang dua-dua kena kenal lah pengkarya tu. Tapi kalau kau setakat nak jadi peminat, tak perlu pun. Maksud kau peminat tak perlu jadi seorang yang kritikal ke maksudnya? Dia kan peminat tu dia macam boleh hanya fokus kepada karya sajalah. Dia okey, faham. Yang ni maksud kau audience lah. Audience memang kita menikmati karya tu. Kritikan salah satu cara untuk kita lebih memahami karya tu ataupun bahagi pendekatan lain untuk memahami karya tu. Yang itulah. Dengan salah satu caranya ialah kita pergi kenal perkara tu dan tuliskanlah apa yang ni. Salah satu cara lah. Background pengkarya tu lah maksud kau kan. Okey, faham. Dia kembali balik kepada tu lah, apa nama, membezakan karya dengan berkarya. Karya dengan berkarya, betul lah. Supaya macam mana memisahkan? Membezakan. Dia kalau dari segi aku lah, dulu aku antara yang percaya, sekarang ni baru percaya sebenarnya, yang kalau satu karya tu mustahil 100% tak ada langsung pengkarya. Jadi kalau dalam review pun jadi macam tu lah. Mungkin maksudnya bercakap pasal karya je. Cakap pasal karya saja tanpa ambil tahu pengkarya tu. Lepas tu tak ambil tahu konteks macam mana dia, sejarah dia apa sebab macam mana boleh idea timbulnya tu, dan terus ambil kita punya perception sahaja. Okey. Kalau macam tu sihat tak dia punya kritik? Kau belajar sastra kan? Tak silap aku ada satu teori formalism ke? Memang kita tengok teks saja. Kita tengok teks saja. Betul. Ada. Anda ni pakai spek Ada pakai spek akademik Betul, ada yang tengok teks sajalah. Salah satu cara. Salah satu pendekatan. Lah. Walaupun mungkin setengah orang rasa tu agak macam terbatas kan. Seketul teks saja kan. Tapi pendapat saya macam lebih baik kalau kita juga kenal pengarang tu sebenarnya. Sebab kita akan faham kenapa dia bergerak begitu tulisan dia. Tak tahu Azrin rasa macam ni? Secara peribadi aku okey je. Sebab bukannya kritikan pasal karya ni kita dapat daripada tulisan yang formalism tu saja. Ada juga pengkritik lain yang tulis dari sisi lain. So okey je lah. Maksudnya kalau dia nak sentuh karya saja pun okey je. Tak ada masalah. Sebenarnya itu lebih baik. Sebab orang lebih macam mana? Sebab selalunya orang selalu lari. Bila nak kritik kadang dia terus serang peribadi. Itu tak suka. Lebih baiklah tengok karya saja. Sebab tiba-tiba tak terkena kan. Kita memang cakap pasal karya kan. Dia tiba serang peribadi sebab dia tak suka dengan point tu ke. Sesi gosip, sesi yang lain lah. Sesi lain. Itu kalau serang tapi tak, peribadi. ini di mana-mana ada kan masalahnya. Bukan dalam sastra saja. Mana-mana pun. Orang tak suka lagu tu, orang tak suka orang tu. Tak suka orang tu, dia ada ideologi apa ke, dia ni orang apa ke. Dia macam tu jadi isu lain pula kan. Dan itulah batas seorang review dan seorang pengkritik yang tak boleh. Bukan tak boleh, yang elakkan lah. Tengok 80-an, 90-an banyak gila buku-buku kritik, buku-buku tu. Tapi sekarang ni terus hilang. Sebab waktu tu ada figuran kritik tu. Zaman tu ada lah. Ada ramai. Zaman sebab sekarang ni terus bagi aku lah. Kalau dalam sastra Melayu waktu tu ni sampai sekarang pun aku masih kembali kepada tulisan-tulisan kritikan diorang. Manasikana tulis pasal cerpen dengan drama. Drama memang tak ada siapa pun tulis. Betul. Sekarang lagi tak tahulah teater sebab seni persembahan. Adalah juga orang tulis. Sebab ada portal ke, ada platform lah untuk orang tulis benda tu.
drama, maksudnya teks skrip tu aku tak tahu nak baca kat mana. Betul. Tak banyak. Even zaman dulu pun tak banyak. Ada lah, itulah tapi yang berbalik kepada zaman yang kau cakap 80-an 90-an dulu. Kalau Manan Sikana dia datang dengan figura akademik dengan pengkritik tu, dia banyak tulis pasal cerpen dengan drama. betul. Kalau novel ada few juga Ada kan. few, tapi Puisi tak pun ada fokus beberapa. sangat. Omar Yunus dia tulis esei apa semua. Mo Junus pun salah satu ni juga. Zaman tu. Zaman tu. Figura tu pengganti dia tak ada. Itulah masalah dia. Itulah isunya kan. Sebab itulah macam saya cakap tadi, sebab dia multidisiplin tau. Macam Dia Umar pelik Junus juga tu. sebab sedangkan sekarang ni sepatutnya lagi ramai. Itulah. Sebab media dah terbuka gila. Sebab pelbagai. Media dah pelbagai macam-macam. Sepatutnya sepatutnya lagi meriah lah kan. Sepatutnya ketika lagi meriah. Tapi mungkin sebab mungkin dulu pun institusi pun banyak fokus pada DBP. So orang-orang banyak berkumpul Dulu di situ. berpaksi kan dia orang bahasa. Berpaksi, So kau nak tulis kritikan tu, salah satu cara kau hantar tulisan dekat majalah. Terbit kat majalah. Yang tu je. Lepas tu bulan depan tengok dibalas lagi dengan kritikan lain. Macam tu lah maksudnya. Tapi sekarang sebab ramai sangat dan pelbagai dan rumah penerbitan banyak. Lepas tu rumah penerbitan pula buat niche yang tertentu. Faham tak? Jadi macam nampaklah orang pun tak tahu nak kritik macam tu pun mungkin lah juga kot. Ke macam mana Azin rasa? Tapi kalau dari segi pendapat peribadi atau pemerhatian lah, boleh jadi betul tak betul. Dia kena datang dengan apresiasi terhadap karya dulu kot. First thing lah kan. Maksudnya audiens kena datang dengan apresiasi terhadap karya dulu. Sebab aku follow je beberapa bookstagram dia panggil. Bookstagram. Maksudnya dia orang menggunakan media Instagram untuk mereview, mengulas buku. Awal-awal dulu aku follow, review diorang. Tapi bila sampai sekarang sebab dah lama follow, baru dia dah makin kritikal lah. Nampak dia perubahan tu. Dia kena bermula dengan apresiasi terhadap karya dulu. Kalau dia into Betul. novel, baca. Kalau dia into novel, memang dia sehabis-habis lah dia layan benda tu je kan. Kalau dia into cinema, dia layan benda tu je. Pameran-pameran seni rupa dah ramai budak-budak, maksudnya remaja pun dah start penuh galeri. Macam sekarang aku tak nak pergilah galeri hari Sabtu Ahad tau. Sebab terlalu ramai. Aku akan pergi family pun bawa. Itu salah satu apresiasi yang meriah lah, seronok lah kan. Maksudnya semudah-mudah apresiasi macam tu, diorang ambil gambar dengan karya tu, post dekat Instagram, and then kawan dia tanya, siapa ni, ni penulis siapa. Macam kat Ilham Gallery ada Nimala Dut punya retrospektif punya pameran sekarang. Macam orang baru tahu, ada artis wanita yang lantang pernah wujud dekat dalam seni rupa Malaysia ni. Yang tu semudah-mudah apresiasi macam tu. Jadi boleh gunakan ekspresi itu untuk pembuka pintu. Betul. Lepas tu dari situ, kalau kau nak tulis dan kau nak mantapkan penulisan kau, yang tu ada cara-cara yang lain lah. Bahasa dengan being critical tu berbalik kepada individu tu lah. Sebab untuk menjadi kritikal tu, tak semua orang akan boleh menjadi orang yang sama. Tak semua orang ada pandangan yang sama. Dan tak semua orang ada kemampuan yang sama lah kot. Sebab kita macam-macam kan. Nak terima yang tu pun susah. Macam Ain kata lah tadi. Sebab sekarang ni kan media sosial besar. Besar. Sebab macam dulu kau boleh hantar ke Dewan Bahasa dan diorang saja yang menilai. Sekarang ni kalau kau satu benda online ada 1001 punya section. Dan yang tak siapa pun boleh komen. Yang tu kadang-kadang dia akan ke laut sikit. Faham. Jadi macam mana? Jadi kebebasan tu dia lebih demokratik lah. Medium dah jadi demokratik. Betul. Medium dah jadi demokratik dan bila entah siapa-siapa pun boleh komen, akhirnya berbalik kepada siapa yang membaca benda tu. Betul. Siapa yang membaca tu yang boleh filter komen-komen tu. Maksudnya dia boleh menapis lah mana yang betul, mana yang dia rasa boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Berbalik kepada orang yang membaca komen tu. Setuju. Kalau korang pun macam mana korang menerima orang yang komen atau review korang punya penulisan? Dia standard jawapan standard lah. Dia macam, aku boleh open, jangan cakap tadi open saja. Tapi pada waktu sama dia kata yang mana yang okey aku ambil, yang mana tak okey aku biarkan. Jadi definisikan apa yang okey, apa yang tak okey tu. Sebab macam Aku boleh faham kalau pengkarya terasa.
Sebab ni pun Boleh faham ada perkara yang sensitif. Setuju. Ada perkara yang sensitif. Tapi kalau aku secara peribadi aku terbuka. Maksudnya kalau orang tu komen, aku faham karya aku macam mana. Dan kalau orang tu, ni adalah beberapa daripada Meta Skandal dulu, kumpulan cerpen kedua dengan kumpulan cerpen ketiga ni, Amok Imago. Adalah komen macam kalau di Goodreads tu dia tak dapat maksudnya. And then dia bagi 3 bintang, dia bagi 2 bintang sebab tak faham. So aku boleh faham lah. Aku boleh faham. Dia bagi 2 bintang, kita nak faham lah kenapa dia bagi 2 bintang lah. Bahasa terlalu tinggi lah untuk saya faham apa semua kan. Macam okay, tak apa. Faham? Faham? Apa kau boleh buat? Kau tak boleh buat apa sebab kau tak boleh puaskan semua orang. Dan kalau macam ni momen terbuka juga. tambah lagi sekarang ni pun tengah hype lagi. Hype pula. Tak adalah, sama lah macam Azrin juga terbuka. Dia macam mana, lagi-lagi dia yang macam mana, dia pasca momen tu lah, lepas pada momen tu, so kita lebih gairah baca banyak lagi. Jadi bila orang beri, tak kisahlah kritikan ke review, kita terima dengan terbuka sebab kita dah baca benda lebih banyak lagi. Rasanya mungkin penerimaan sebab saya dengar orang kata, oh jadi penulis kena kental hati dia. Tu faham, tapi bila penulis tu pun seorang yang maksudnya dia membaca banyak dan dia juga fikiran kritis ke, dia tak mudah lah kot untuk rasa tersinggung sebab dia dah baca banyak dan dia boleh faham kalau orang tak suka karya dia. Macam Azrin cakap lah, sebab Azrin pun dah faham karya sendiri. Dia tahu lah tulisan dia macam ni, takkan semua orang akan terima lah. Jadi first thing mungkin kita sebagai macam saya faham dah karya saya macam ni, memang ada yang tak suka pun. Sebab dalam, tak tahulah kalau pernah baca ke momen, sebab ada menyentuh sebab agama lain kan. Sampai ada orang tanya juga pasal akidah macam tu sekali lah. Tapi macam tu lah. Tapi tapi kita faham dari mana orang tu tanya dan kita faham juga keadaan Malaysia ni macam mana juga. Jadi tak apa, kita terima. Tapi mungkin juga dengan bacaan banyak tu kita tak ada mudahan tersinggung ke, rasa emotional tak ada. Itu membantu juga. So tak ada masa. Tak ada masa nak rasa tersinggung sebab kita okay, macam aku dah siap Amok Imago, aku dah lepaskan kat orang dan orang dah komen, dah cakap macam-macam apa semua. Sebab yang aku cakap tak ada masa nak rasa tersinggung sebab nak layan emosi apa semua ni, sebab kita dah into projek lain dah, kita dah tulis benda lain dah. So macam kalau kita duk dalam duk layan, duk boleh legal lagi dengan karya lama tak. Macam tu lah, bacaan dah bertambah lepas kita siapkan satu karya lain. Jadi pandangan kita pada karya pun dah berubah. Jadi lebih senang untuk let go sajalah. Lebih stick. Tapi tu lah sembang dengan korang ni, aku rasa macam pasal aku pernah tweet kau benda ni. Sebab at the end of the day kadang-kadang peminat tahu tak taksi faham. Terlalu bingit. Bingit betul. Tapi itulah aku, sebab at the end of the day kadang-kadang yang buat kecoh ni pun peminat je yang lebih kadang-kadang. Betul, peminat. Tapi kadang-kadang aku macam heran juga kenapa setengah penulis tak menegur. Itu betul aku pun. Macam kenapa macam tak tahulah, kita tak tahulah. Kita tak tahulah. Kita hanya boleh assume saja kan. Tapi maksudnya contohlah peminat tu join the discussion ke macam mana? Tak, maksudnya okay, contohlah seorang mungkin kritik satu penulis ni, peminat serang dia sebab kritik penulis kegemaran dia. Fan dia lah, backup dia. Tapi penulis tidak menegur perbuatan minat dia melampau-lampau ni lah. Jadi macam faham. pelik juga tak ambil tindakan tu lah. Tu maksudnya tak tahulah. Ni tak tahulah sebab tak ada pengalaman ada fan kan. Yalah, sedih sangat bunyi dia. Tak ada pengalaman ada fan, so kita tak tahu nak react macam mana. Tapi kita tak tahu, tu sekadar assumption lah akhirnya. Sebab bagi aku kalau pengkarya tu dah siap work dia, dia lepaskan kepada audiens je. Yang ni yang menggerakkan ekosistem tu. Yang menggerakkan ekosistem tu maksudnya dia dah lepaskan karya dia untuk dinikmati oleh audiens. And then dalam masa yang sama pekritik masuk apa semua, biar ekosistem tu bergerak sendirilah maksudnya. Tapi dalam konteks Ain pun, bagi aku kalau dia kata yang perkara kena halang tu ialah bila terlebih. Bila the conversation tu dah keluar daripada karya sahaja. Dia fanatik lah maksudnya. Yang tu yang macam yang tu jadi tak baik. Fanatik lah. Dia lain pula kan. Itu dah lain dah tu.
Aku rasa cukup lah untuk episod pertama ni, untuk musim ketiga. Jadi ada kata-kata terakhir. Kata terakhir, okay, kumpulan cerpen Namo Imago terbitan Nusa Center, boleh dibeli di Kinokuniya ada, atau paling senang di Shopee Nusa Center lah. Dia kumpulan cerpen, ada 13 cerpen yang aku tulis berdasarkan 13 catatan atau lukisan artis Pulau Pinang ni, Basuki Basri, sewaktu pameran, lukisan dia yang hilang sewaktu pameran di Galeri Gahana Georgetown Pulau Pinang sekitar 2011 dulu ya. So kumpulan cerpen ni adalah hasil usaha sama, macam lebih kepada obsesi kurator yang menangani artwork Basuki Basri itulah. Dia approach aku and then dia berkongsi memori-memori dia pasal 13 lukisan Basuki Basri yang hilang tu, and then aku menjelmakan semula 13 lukisan tu dalam bentuk cerpen lah, 13 cerpen menjadi satu kumpulan cerpen. Jadi boleh dapatkan buku dia dekat Nusa Center. Ya, dapatkan satu, dan sebab topik kita review dan kritikan, terbuka juga untuk sebarang review dan kritikan. Ya. Tulislah kat mana-mana pun. Aku akan baca. Letaklah kat dalam Goodreads. Jadi nanti aku letaklah link kat Shopee kat bawah tu. Boleh? Jadi Terima kasih. Terima kasih Azrin untuk menjadi tetamu kita, dan terima kasih Q. Jadi tetamu juga tanpa sedar. Okay. Jadi terima kasih. Jumpa lagi korang di episod akan datang. Bye bye.